Salam sejahtera, kami daripada tim Motion Sarawak Skills Mili. Pernahkah kita terfikir bagaimana teknologi dapat mempertingkatkan pengurusan disiplin pelajar dalam institusi pendidikan? Pada hari ini, kami akan berkongsi dengan tuan-puan mengenai projek inovatif yang bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut dan sejajar dengan visi Sarawak Skills sebagai TVET Trendsetter. Sarawak Skills beraspirasi menjadi TVET Trendsetter dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan pentadbiran pelajar. Melalui projek Sentri, pengurusan disiplin pelajar didigitalisasikan menyokong misi Sarawak Skills, dasar kualiti dan kehendak pemegang taruh. Inisiatif ini selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 iaitu menyokong transformasi digital dan inovasi dalam pendidikan. Ia juga menyokong dasar pendigitalan nasional dan Pelan Digital Pendidikan 2021 sehingga 2025. Sebelum memulakan projek inovasi, terlebih dahulu kami melakukan sumbang saran dan mengenal pasti 6 masalah 3 kaedah memilih projek diaplikasikan, iaitu pertama, sumbang saran, kedua, kaedah SMART, ketiga, kaedah soal selidik. Proses terakhir dalam pemilihan projek ialah analisis data metrik dan hasilnya masalah disiplin memperoleh skor tertinggi sebanyak 306 skor. Seterusnya, analisis tulang ikan dilaksanakan bagi mengenal pasti sebab yang menjadi punca masalah pengurusan data disiplin dan dibahagikan kepada 6 sebab. Bukti keseriusan masalah ini ialah pertama, penggunaan borang fizikal menyebabkan rantaian kepada masalah seterusnya iaitu ruang simpanan rekod yang terhad, data tidak mudah diakses, tugasan sama dilaksanakan berulang, respon lambat dalam menangani aduan menyebabkan kemaskini tidak dapat dilaksanakan pada masa nyata. Trend juga sukar untuk dianalisis akibatnya kesalahan berulang tidak dapat dikenal pasti. Pembiayaan kos cetakan juga meningkat setiap tahun. Proses sedia ada juga memakan masa sekurang-kurangnya 3 hari untuk diselesaikan. Inovasi ini mensasarkan 3 pengguna iaitu unit hal ehwal pelajar, unit akaun serta pelajar. Inovasi ini diharapkan dapat menyumbang kepada pengurangan masa kerja kepada 20 minit, meningkatkan produktiviti kepada hanya 2 proses sahaja dan pengurangan kos cetakan kepada 100% tanpa kos cetakan. Berdasarkan masalah dan kaedah yang telah kami kaji, maka terhasilnya sistem Sentri. Sistem ini menggunakan platform Edwizard iaitu platform low code untuk memudahkan pembinaan dan juga pemantauan sistem. Sistem ini terbahagi kepada 3 jenis pengguna iaitu Warden HCP, Jabatan Akuntan dan juga Admin. Mereka mempunyai antarmuka yang tersendiri. Mari kita saksikan cara-cara penggunaan sistem ini. Pertama, log masuk dengan ID anda dan juga kata kunci yang telah anda daftarkan dalam sistem. Paparan ini adalah paparan untuk HCP dan Warden. Dengan mudah, anda hanya perlu isi maklumat-maklumat berikut seperti nama pelajar, nombor ID pelajar, nombor kad pengenalan, status pelajar dan khusus. Selepas itu, anda perlu menentukan nama salah laku, jenis kompaun, tarikh dan masa, tempat kesalahan berlaku salah laku tersebut dan juga jumlah denda. Pendaftaran ini akan diletakkan dalam rekod yang telah dapat dipaparkan sekarang. Anda boleh melihat juga data infografik untuk rekod-rekod yang telah disimpan itu. Selain itu, anda juga boleh ekspor ke Excel. Bagi jabatan akuntan pula, anda perlu mengesahkan paparan pendaftaran denda yang telah diisi oleh pihak HCP dan Warden. Kemudian, anda boleh melihat semua rekod kompaun yang telah diisi. Bagi admin pula, anda boleh melihat semua senarai pengguna-pengguna yang telah dibahagikan mengikut jawatan pengguna mereka tersendiri. Ini memudahkan senang untuk merekod dan juga mengawasi semua jenis pengguna.
Beralih kepada impak projek, saya akan membentangkan tentang faedah sampingan iaitu faedah luar jangka. Berdasarkan gambar rajah yang ditunjukkan, faedah sampingan luar jangka ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu impak organisasi dan juga impak pelanggan. Pertama, dari segi impak kepada organisasi, kesan jangka panjang yang kita harapkan adalah mewujudkan budaya kerja yang positif dalam kalangan warga organisasi. Selain itu, ia juga akan meningkatkan kepimpinan dan pengurusan organisasi kita. Ini bermaksud akan wujud satu sistem pengurusan yang lebih cekap, tersusun dan berkesan. Yang kedua, dari segi impak kepada pelanggan, kesan luar jangka yang diharapkan ialah meningkatkan disiplin dan juga tanggungjawab pelajar. Dalam masa yang sama, kita juga dapat mengurangkan tingkah laku negatif dalam kalangan pelanggan kita, khususnya para pelajar. Ini akan membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni dan produktif. Secara keseluruhannya, faedah sampingan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada organisasi dalam aspek dalaman, tetapi turut membawa kepada kesan positif kepada pelanggan dari segi sikap dan juga tingkah laku. Bagi tambahan, impak kepada matlamat pembangunan mampan. Bayangkan sebuah projek yang bukan sahaja mempertingkatkan kualiti pendidikan tetapi dalam masa yang sama membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Itulah visi projek kami. Sebuah inisiatif yang menyokong matlamat pembangunan mampan atau SDG. Pertama, pendidikan berkualiti, mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, beretika dan inklusif. Kedua, inovasi dan infrastruktur, memperkenalkan inovasi dalam pentadbiran, sistem disiplin yang moden, pantas dan efisien. Ketiga, penggunaan bertanggungjawab. Kertas, kita kurangkan. Hijau, kita amalkan. Keempat, tindakan terhadap perubahan iklim. Kami bertindak bukan sekadar bercakap. Kelima, institusi kukuh dan berintegriti. Tapi urus yang telus, boleh diaudit dan penuh rasa tanggungjawab. Akhir sekali, perkongsian untuk mencapai matlamat. Kita bina kolaborasi, pendidikan, pembuatan dasar dan komuniti. Bergerak bersama-sama. Kesimpulannya, projek kami bukan hanya tentang pembagian sistem, tetapi tentang pembinaan masa depan yang mampan dan inklusif untuk semua. Buat masa ini, sistem ini mempunyai satu modul bagi pengurusan disiplin pelajar iaitu untuk merekod kompaun bagi kesalahan disiplin pelajar. Sistem ini juga telah berjaya merekod data kompaun pelajar Sarawak Skill sebanyak 9 kes dan ICAT sendiri sebanyak 5 kes setakat April 2025. Sistem ini juga dapat menjana data infografik mengikut jenis kesalahan dan kekerapan kesalahan. Proses kerja di peringkat unit hal ehwal pelajar turut dikemas kini bagi memastikan keselarasan dengan fungsi dan aliran kerja dalam sistem ini. Paparan pengguna bagi pelajar dan menambah modul dalam sistem untuk proses mengurus tindakan tata tertib bagi kesalahan disiplin yang berat akan dilaksanakan. Sistem ini juga dapat membantu unit hal ehwal pelajar untuk merancang program intervensi bagi masalah disiplin pelajar melalui analisis data yang dijana menggunakan sistem. Apabila pembangunan sistem telah lengkap, penggunaan sistem juga akan dicadangkan kepada pihak pengurusan tertinggi untuk direplikasi ke cawangan yang lain.